Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 21/8/22 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Fathi, surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Surah 48, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 24, 25 dan 26. 3 ayat. Ayat kita ni tentang apa? Allah Ta'ala sebut di sini tentang nikmatnya yang diberi kepada sahabat-sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Al-Hudaybiyah. Allah kata, aku tahan tangan puak kafir daripada kamu dan tangan kamu daripada menghentam puak kafir. Dua-dua tak kena. Masing-masing diberi peluang untuk hidup. Sebab puak-puak kafir itu, kafir Quraisy yang menentang Nabi di Hudaybiyah itu, ba'da sanah, setahun lebih je lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan tengok mereka masuk Islam berduyun-duyun. Mana kalau dia mati awal, neraka lah buat tu. Allah Ta'ala bagi peluang, tunggu dia supaya apa? Allah nak beri hidayah kepada mereka. Maka kita jangan buat apa-apa setakat ni. Puak Quraisy pun tak kacau kita. Dia kacau, dia sekat, tapi tak ada peperangan. Dan Islam juga menahan tangan daripada membunuh mereka. Kita kata alhamdulillah, peluang yang Allah Ta'ala beri itu besar, rezeki mereka nak masuk Islam besar. Abu Sufyan berlawan dengan Nabi 20 tahun, akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Contoh yang paling dekat dengan kita, Abu Sufyan 20 tahun berlawan, akhirnya Islam. Abu lain tak ada rezeki. Abu Talib mati awal lagi. Abu Jahal mati di Badar. Abu Lahab mati kena penyakit. Kita kata itulah contoh-contoh perlawanan dalam sejarah dunia Islam ini. Maka bagi kita sentiasa memohon dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala taufikkan kita sentiasa duduk di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita duduk atas landasan yang Tuhan tak reda, apa harga kita atas dunia ini? Apa nilai kita selepas kita mati? Allahu Akbar. Para pelajar yang ada kitab pimpinan, saya buka muka surat 1130. Kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum وأيديكم عنهم ببطن مكة
مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Balik kita kepada ayat kita. Ayat 24 tafsir. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum. Dan Allah lah yang telah menahan tangan mereka yang musyrik daripada melakukan keburukan kepada kamu, wa aydiyakum anhum, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka, bi batni Makkah, di kawasan Mekah, mim ba'di an azfarakum alaihim, sesudah ia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan ingatlah Allah adalah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Munasabatul ayah, susunan ayat. Anha tabyinun lima taqaddama. Ayat ini menjelaskan kepada ayat yang lepas. Allah kata apa? Lau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Dan jika sekiranya orang-orang kafir dari penduduk Mekah itu memerangi kamu di Hudaybiyah, tidak membuat perjanjian damai, tentulah mereka akan berpaling melarikan diri dengan kekalahan. Maknanya semua itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau berperang mereka kalah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tetapkan bahawa kafir tak akan apa-apakan kamu. Kalau kamu serang, dia akan lari. Dan Allah Ta'ala juga jaga tangan kamu, wa kaffa wa aydiyakum anhum birruju'i anhum wa tarkihim. Allah Ta'ala tahan tangan kamu daripada memerangi mereka dengan cara kamu balik ke Madinah, tak berlawan. Maka mari ayat kita ni, ayat yang menyebut tentang Allah tahan mereka daripada berlawan. Tengok sabab nuzul. Dia panggil sabab nuzul.
sebab turun ayat ini. Ada beberapa kisah. Ada beberapa kisah. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, al-masyhur, riwayat yang masyhur tentang sabab nuzul ayat ini, iaitulah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Salamah bin al-Aqwa. Satu tanda hadis Salamah bin Aqwa, wa min hadisi Anas, wa akhrajahu Ahmad wan Nasa'i min hadisi Abdullah bin Mughaffal. Ada 3 cerita, 3 riwayat. Nak dengar kata nak dengar? Nak dengar? Hadis yang pertama, An Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu fi qissati sulhil Hudaybiyah. Dia cerita panjang tentang cerita Hudaybiyah ni. Sebahagian daripada kisah ini telah saya sebut dalam buku ni. Yang sudah ada saya buka, cari tajuk dia Masjid Hudaybiyah. Yang dah ada baca, yang belum ada kena carilah. Boleh beli insya-Allah. Yang ada baca, yang tak ada beli. Apa dia kata? Tengok dia punya cerita. Dia kata qadimnal Hudaybiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 14 Kami pergi ke Hudaybiyah sama-sama dengan Nabi, bilangan kaminya 1400. Ni ayat ni 1400 ni berapa? 1400. Tek 3. Maknanya panjang lagi ni. Tapi kitab ni dia nak ambil tempat kita naknya, kalau tidak panjang cerita. Bila berlaku di sekat, viral kata-kata syaitan buat adik ayah, kata Sayyidina Uthman dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ana lil bai'ati. Nabi panggil kita untuk ikat setia bai'ah, tak mau lari di bawah pokok di Hudaybiyah. Pokok tu tak ada dah. Kalau jangan duk cari pokok tu. Kalau lagi. Kemudian puak-puak musyrikin bila dengar cerita macam ni, mula menghantar rombongan untuk berdamai. Rombongan berdamai. Wastalahna, bila kami dah buat perdamaian, menulis surat perjanjian 10 tahun, 10 tahun tak ada gencatan senjata, tak akan berperang. Wahtalata ba'duna bi ba'din, kita pun dah aman damai, dah buat MOU dah ni, buat pakatan perdamaian. Jadi kita bercampur kafir itu dengan Islam. Engkau kena kawan-kawan Mekah dulu belaka, geng-geng hodok main bawah pokok belaka dah. Ada berambak dengan kambing, duk jaga kambing belaka tu. Cuma berbeza akidah. Ataitu syajaratan fakashahtu syaukaha fattaja'tu fi asliha. Aku pun dah kita ni relax dah, tak ada apa. Aku pergi dekat pokok berduri, aku buang duri, aku tidur bawah dia, duduk bawah dia. Fa'atani arba'atu minal musyrikin. Datang 4 orang kafir duduk buah situ, berbuah di bawah pokok. Faja'alu yaqa'una, mereka mula mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Muhammad ni gini. Aku marah lah. Apa ni? Mari duduk cakap. Aku pun pindah pergi duduk pokok lain. Nak tidur ni, nak relax ni. Mak tak mau dengar dia orang ni. Fatahawaltu ila fa'allaqu silahum wattaja'u. Puak-puak duduk buah sana ni pun ambil senjata dia, gantung di pokok, mereka pun tidur juga. Relax. Sudah. Fa bainama hum kadzalik iznada munadin min asfalil wadi. Tiba-tiba dengar orang melau daripada bawah wadi, dia kata, ya lal muhajirin, wahai puak-puak muhajirin, hak mari Madinah, orang Mekah mari mana tu, qutila ibnu Zunaim, Ibnu Zunaim telah dibunuh. Qala fakhtaratu sayfi, aku pun serang, tarik pedang aku. Dia dia salam ni, tarik pedang, aku pergi dekat dengan 4 orang ada bawah pokok tu, aku ikat semua 4 orang. Berami, dia seorang dia pergi ikat 4 orang.
fa akhadtu silahahum, aku ambil semua senjata mereka, faja'altuhu dirthan fi yadi. Jadi aku pegang semua senjata dia. Tak ada senjata pun dia apa kata. Aku berkata, walladzi karrama wajha Muhammadin la yarfa'u ahadun minkum ra'sahu illa darabtu alladzi fi aina. Demi kemuliaan Allah Taala yang memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan siapa angkat kepala, angkat aku pancung. Tak berani weh. Pada duduk tangan ni, kawan tu tak boleh tidur. Kemudian aku bawa mereka semua pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Rasulullah ni 4 orang ni duduk cakap duduk kutuk Nabi. Sekarang wajah ammi, pak saudara aku pula datang jumpa Nabi birajulin minal abalat yuqal lahu Mikraz. Pak saudara aku pula bawa mari daripada kabilah Abalat, nama kabilah dia panggil kabilah Ablah binti Ubaid, nama dia Mikraz. Bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ala farajin mujaffafin, dia bawa dengan di atas kuda, dia naik kuda dia dengan kuda yang lengkap dengan orang panggil kelengkapan perang. Dia bawa 70 orang puak kafir tawan. Kita hebat sungguh buat ni, sahabat-sahabat ni berani. Apa jadi? Fa nazara ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok ni 4 orang, ni 70 orang. Faqala da'uhum yakullahum bad'ul fujur wa sina'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lepaslah mereka ni, biar ya. Basuh dia balik Mekah. Wai fa'afa anhum Rasulullah, Nabi maafkan mereka. Turun ayat Quran ni, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Jadi Allah kata, Allah Taala tahan tangan kamu, dia tangan kafir pun tak buat gapo ke ni, tangan kamu pun tak buat apa kafir setelah kamu boleh menguasai mereka. Boleh, mana kalau nak bunuh boleh bunuh dah, tapi bukan masa dia. Lepas satu kisah ini riwayat Muslim. Kisah yang kedua ada tambahan daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Dia kata, inna samanina rajulan min ahli Makkah tahabatu ala Rasulillah min Jabalit Tan'im mutasallihin. 80 orang Quraisy bersenjata mari daripada Bukit Tan'im nak serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah. Perjanjian buat dah tapi nak kena juga. Fa akhazahum salaman fastahyahum. Sahabat-sahabat tangkap mereka, igak semua mereka 80 orang. Nabi kata biar. Ya. Sahabat ingat kau ni belaka dah. Nabi kata biar lepas. Fa anzalallahu azza wa jalla, turun ayat Quran ni. Jadi kenapa boleh satu ayat turun sampai 3 cerita? Tidak boleh. Sebab masa yang sama boleh jadi 3 kali turun, ataupun boleh jadi peristiwa itu berdekatan. Maknanya berlaku ni Nabi lepas belaka. Jadi ayat Quran ini turun mengatakan bahawa Allah Taala lepaskan mereka dan kamu daripada sebarang pembunuhan pada hari ini, pada hari Hudaibiyah. Kisah yang ketiga daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Kisah yang kedua tadi rawah Muslim. Kisah yang ketiga daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaibiyah fi asli asy-syajarati allati qala Allah Taala fil Quran. Kita duduk di bawah pokok Hudaibiyah yang Tuhan sebut dalam Quran tu, tahta syajarah, bawah pokok. Nabi wa kana yaqa'u min awsan, dahan atau ranting pokok tu kena atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pokok tu rendah. Ali dengan Suhail bin Amru duduk depan Nabi. Suhail adalah orang terakhir, wakil Quraisy terakhir yang menyelesaikan perundingan untuk menulis perjanjian ini. Jadi dia tulis, Ali sebelah, Suhail sebelah. Sayyidina Ali nak tulis. Faqala Rasulullah,
Nabi pun kata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Uktub, Ali, tulis." Zainal Ali pun tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadha Suhail bin Umayyah biyadihi. Suhail pun pegang tangan Ali. Ma na'rif, kami tak tahu apa itu bismillah. Apa bismillah ni? Oh, dia kafir kan? Fakataba uktub fi qadiyatina ma na'rif. Mu tulis apa yang kami faham. Jangan tulis benda tak tahu. Apa mu tahu apa? Tulis bismikallahumma. Bismillah dia tak mau Allah. Ar-Rahman dia tak mau. Jadi mu tulis bismikallahumma. Tulis bismikallahumma. Ali pun tulislah ikut arahan dia. Fakataba hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah. Ini perjanjian damai di antara Muhammad Rasulullah sallallahu dengan ahli Makkah. Suhail pun jelek mata tengok ke Ali. Ali, uktub, jangan tulis Rasulullah. Mu tulis inilah perdamaian di antara Muhammad bin Abdullah bin Amrul Muttalib dengan orang Mekah. Hagah dia ni. Nabi kata, wa ana Rasulullah. Aku ni Rasulullah. Siapa? Kenapa kamu tak mau? Maka Ali pun ikutlah dia. Dia kata, kalau mu Rasulullah betul, kita telah menzalimi kamu, tapi mu bukan Rasulullah. Dia kafir, dia tak mau iktiraf. Nabi akur, tulis Ali, tulis Muhammad Abdullah. Tak ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat setengah tu bangun. Kenapa Rasulullah ikut dia? Kita yang betul. Nabi kata, biarlah. Ini nak berunding. Kalau kita keras, tak jadi perundingan. Kita ni tak boleh baikin sangat. Dalam bab perundingan ni kena ada toleransi, kena ada tolak ansur. Kita nak yang besar lagi. Kalau balas sini, tak sama masalah. Tulis. Sedang kami duk menulis ni, iz kharaja alaina salasuna syaban, 30 orang pemuda bawa senjata mari nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duk tulis berjanji damai, kau mari kacau. Fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdoa, ya Allah butakan mata dia. Mana biar mata dia tak nampak kita. Tak nampak. Terpengah-pengah nak gimana tak tahu ni. Sudah. Faqadimna ilaihim fa'akhaznahum. Sahabat-sahabat pergi tangkap semua 30 orang, ikat tawan. Mari nak kacau orang. Orang duk berunding, kau mari kacau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ji'tum fi ahdin aw hal ja'ala lakum ahadun amanan? Qalu la. Mu mari siapa suruh? Siapa dia bagi jaminan keamanan pada kamu? Mari nak kacau kita ni. Mereka kata tak ada seorang pun. Nabi kata khallas sabil. Lepaslah. Balik, jangan kacau kita. Nabi tak buat apa-apa. Mana 3 kes yang berlaku ni semua dilepas. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Taala turun, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah ila akhir ayat. Jadi kita fahamlah ayat ni bahawa Allah Ta'ala tidak izinkan kafir itu bunuh sahabat Nabi, dan tidak mengizinkan Nabi SAW juga bunuh mereka. Lepas. Tunggu je setahun lagi tengok mereka akan masuk Islam. Allahu Akbar. Rahmatan lil alamin. Inilah yang dikatakan rahmat. Kita sudah berkuasa, sudah ada kemungkinan untuk bunuh mereka, lepas. Baik. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan ingatlah Allah adalah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu kerjakan. Ayat 25. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang orang-orang yang kafir dan menghalang kamu daripada masuk ke Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah.
wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah, serta menyebabkan binatang-binatang korban, dia panggil hadiyu, untuk sembelih di Mekah yang kamu bawa itu tertahan daripada sampai ke tempat sembelihannya. Dia hayawan ni dia panggil hadiyu. Orang nak pergi Mekah dia bawa hayawan, unta ke kambing bawa. Dia siap tanda dah unta. Ini unta disembelih untuk Allah Taala. Jadi orang tak kacau lah unta tu, kambing tu. Sekat, tak boleh pergi. Sepatutnya bila selesai umrah semua disembelih di Mekah. Tapi disekat oleh puak-puak Quraisy, Nabi kita tak dapat masuk tanah haram. Hudaibiyah tu tanah halal. Hudaibiyah tanah halal. Tak boleh masuk Mekah. Sebab itu orang boleh pergi niat umrah di situ. Ingat kena mengenali dia punya lokasi, kenal lokasi. Jadi dia ni sekat. Allah Ta'ala sebut munasabatul ayah. Allah Ta'ala sebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan Islam tu akan membunuh orang kafir. Banyak dia khianat. Mereka kafir, mereka sekat Rasulullah, mereka sekat hadiyu daripada sampai ke Masjid Haram, mereka sekat orang nak buat umrah, macam-macam dia punya kejahatan. Mana kalau kita tengok ke perbuatan mereka ini, mereka layak untuk dibunuh, dilawan. Tapi Allah Ta'ala sebut ada sebab lain. Ada hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak benarkan Nabi masuk serang Mekah pada saat itu. Kenapa? Tengok ayat. Ai humul ladzina, mereka puak kafir itulah yang menyekat kebenaran, sekat Nabi sallallahu daripada masuk Mekah pada tahun Hudaibiyah, tahun yang ke-6. Sebuah hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin, kami keluar dari Madinah ke Mekah berihram. Fahala kufaru Quraisy dunal bait, puak-puak kafir sekat kami tak lagi Mekah. Fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budnahu, Nabi kita terpaksa sembelih hadiu dia tu, unta dia panggil dalam bahasa orang pergi umrah atau haji ni, iaitulah orang yang tersekat. Dia panggil dam ihsar. Tulis damun, damim, dam ihsar. Mana sembelihan hayawan kerana tersekat, tak boleh masuk Mekah. Bila lepas melih kita boleh cukur kepada tahallul, boleh balik. Tak boleh umrah lah, tapi cuma boleh buka ihram. Nabi kita sembelih korban, sembelih hadiu dia, dan Nabi kita cukur kepala. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi tak sampailah hadiu itu nak sembelih di Mekah, nya kacau puak Quraisy. Sebab apa Allah Ta'ala larang? Tengok ayat ni. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Dan kalaulah tidak kerana kemungkinan kamu akan melakukan perbunuhan yang tidak sengaja terhadap beberapa orang yang beriman, orang yang di'aful, yang sembunyikan iman dia di Mekah. Dia beriman, dia takut nak hijrah, dia duduk Mekah. Mana kalau kamu masuk Mekah, mungkin kamu akan bunuh mereka. Dan yang tidak sengaja terhadap beberapa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yang ada di antara orang-orang kafir itu, padahal kamu tidak ketahui mereka beriman. Kamu tak tahu. Maka dengan perbunuhan mereka itu kamu menanggung kesusahan dan kedukaan. Tentulah diizinkan kamu menyerang kaum musyrik penduduk Mekah yang mengancam kamu itu. Mana kalau tak ada, kerana ada orang Islam dalam tu, kita masuk lanyaknya buat kafir itu. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha.
tetapi tidak diizinkan kerana Allah hendak memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Apa dia? Tengok nota di bawah. Yakni supaya penduduk Mekah yang beriman hidup dalam keadaan aman dan selamat, dan supaya orang-orang yang musyrik pula mendapat tempoh sementara untuk mereka memeluk Islam dan mendapat rahmat Allah. Ini rahsia. Walaupun dia jahat, tapi syafaat, rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW itu tempias kepada puak-puak Mekah, sehingga Allah Ta'ala bagi tempoh supaya mereka beriman. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi tempoh supaya mereka beriman. Tak lama tu, tempoh di antara Hudaibiyah tahun Zulqa'dah tahun yang ke-6 dengan pembukaan kota Mekah Ramadan tahun 8. Berapa tahun? Setahun setengah je. Sabar kejap, biar dia hidup dulu. Allahu Akbar. Lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'azaban alima. Kalaulah mereka, penduduk Mekah yang beriman dan yang musyrik itu berpisahan di antara satu puak dengan lain, tentulah kami menyeksa orang-orang yang kafir dari mereka dengan azab seksa di dunia yang tidak terperi sakitnya. Mana kalaulah mereka ni boleh pisah, Islam duduk lain ni, Allah Ta'ala akan izinkan kamu untuk memerangi orang Mekah. Tapi tak, mereka bercampur. Bila campur, sabar dulu. Ayat terakhir kita, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu ketika orang-orang yang kafir itu menimbulkan perasaan sombong, angkuh yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran Islam. Sombong puak kafir ni, istikbar, agah orang Kelantan kata. Tulis, orang Kelantan kata puak-puak kafir tu agah tu sombong lah. Mana dalil dia sombong? Tengok nota di bawah. Yakni semasa perjanjian damai yang terkena dengan perdamaian Sulhul Hudaibiyah itu, ada ditulis perjanjian sedang ditulis, wakil pihak musyrik iaitulah Suhaib bin Amru dengan sombong angkuh membantah surat perjanjian itu yang dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau nama Allah, tak mau ditulis Bismikallahumma. Bila tulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mau. Kalau dia Rasulullah, kenapa kita nak sekat? Dia kata apa? Amma hadis Anas, dia kata, amma bismillah mama nadri. Suhaib kata bismillah, apa bismillah? Tulis Bismikallahumma. Bila tulis Muhammad Rasulullah, Suhaib kata lau alimna annaka Rasulullah lattaba'nak. Kalau kami tahu mu Rasulullah, kami ikut mu bukan Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Gede sungguh dia ni. Uktub ismaka wasma abik. Tulis namamu dengan nama ayahmu, Muhammad bin Abdullah. Fashtaratu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi yang nampak zalim perjanjian ini, dia buat syarat, mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik Mekah. Wa man jaa'a minkum ja'akum minna radattumuhu alaina. Qalu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kejut, Rasulullah, nak tulis kan ni? Qala na'am. Tulis seperti yang dia nak. Maknanya orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah, tak hantar. Sengit tak dia punya perjanjian? Sengit. Jadi sahabat tanya, Rasulullah, nyanyo ni, orang Mekah kalau lari Madinah, kita hantar balik, kena bunuh dia. Nabi kata sabar. Man zahaba minna ilim fa'aba'adahu Allah. Orang yang lari daripada kita, orang tu tak mau Islam, biar dia lari, senang, kosongkan Madinah daripada kumpulan ini. Wa man ja'ana minhum. Orang Mekah yang mari ke Madinah,
tak boleh duduk di Madinah, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan mereka. Alhamdulillah para pelajar sekalian, bila orang tengah Nabi duduk berunding tu, mari dah, ni lari ke Madinah. Tak apa, Nabi kata lari, mu tak boleh duduk Madinah, mu kena balik semula ke Mekah. Jadi dia orang ni tak balik, dia keluar daripada Madinah, dia duduk berkumpul di satu tempat, buka markah baru pula. Itu hikmat. Barulah sahabat-sahabat tu faham, oi, dalam tingginya siasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya strategi dia sangat hebat yang tak boleh dipikir oleh para sahabat. Kita duk mikir kalau orang lari dia tak hantar, orang kita tak hantar, orang dia kena hantar. Nabi kata buat apa kita suruh dia hantar balik, buat munafik ni biar dia lari. Orang Mekah mari kita tak duduk Madinah, tapi kita buka cawangan baru. Mu tak duduk sini, ini perjanjian, kamu pergi duduk mana-mana, dia orang tu pergi buka cawangan baru di tempat lain. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hadis ni rawahu Muslim. Baiklah, selesai perjanjian, para sahabat diminta balik ke Madinah. Apa jadi? Mestilah nak marah. Kita mari nak umrah, bawa hunta nak sembelih, tak boleh, kena sekat. Marah tak marah? Marah. Tapi Allah Ta'ala beri ketenangan pada sahabat. فَأَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Perasaan sombong angkuh secara jahiliyah yang ditunjuk oleh wakil Quraisy itu yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu. Panas hati weh, main perangai lagu ni. Lalu Allah menurunkan saat semangat tenang tenteram kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman sehingga tercapai perdamaian, dapat dibuat sulhu. Wa alzamahum kalimatat taqwa, serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimah taqwa. Apa dia kalimah taqwa? Tengok nota di bawah. Kalimah taqwa yang tersebut ialah tiap-tiap kalimah yang memelihara dan menyelamatkan seseorang daripada perkara yang mendatangkan mudarat kepadanya di dunia dan akhirat. Maknanya cakap baiklah, jangan cakap lepas, nanti kita menyesal. Banyak kita ni cakap lepas, kita akan menyesal. Dan semulia-mulianya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana orang-orang yang berpegang pada kalimah itu tetap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, sedang mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah taqwa itu serta menjadi ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan ingatlah Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi selesailah kita perjanjian dengan Quraisy, selesai. Nabi balik ke Madinah dengan tenang. Bukan mudah awak nak tenang ni, mainnya kena sekat. Ingat tak zaman kita PKP baru ni? PKP baru ni kan, duduk di Kuala Keren nak pergi ke Macang, ada sekatan tengah jalan. Itu pun serabut dah tu, tak boleh nak pergi dah. Ada hok lari dalam pokok getah, lari dalam kelapa sawit, ada hok kena kejar ke polis, macam-macam cerita. Ini kita mari 8 hari 8 malam berjalan dari Madinah ke Mekah, 8 hari 8 malam, bawa unta hadiu, pakai ihram, tiba-tiba tak boleh masuk. Allah kata fa anzalallahu sakinatahu, bila Allah Taala turun ketenangan, kita akan tenang. Orang mukmin bersifatnya tenang. Setiap perkara yang berlaku itu ada hikmah. Jadi kita tahu sebab apa hikmahnya. Hikmah dalam ayat ini kita tengok nanti. Baik, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada mencari 5 faedah. Mencari 5 fawaid daripada ayat yang kita baca ini secara ringkas-ringkasnya, insya-Allah. Kalau tak ringkas panjang, kita tak ada masa kan, kita nak pergi kelah pula ni. Baik, faedah yang pertama,
Tengok ayat, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk nak menyekat supaya tidak berlaku pertumpahan darah, yang menyebabkan orang mukmin boleh sabar dengan kerenah yang dibuat oleh puak kafir. 3 riwayat tadi menunjukkan bahawa mereka khianat. Orang duk berunding mari nak mari nak kacau. Mana pengkhianatan itu jangan mari. Tulis, pengkhianatan jangan mari daripada orang Islam. Kita sebagai orang Islam, kalau kita buat perjanjian damai dengan orang, jangan khianat. Biar orang lain khianat pada kita. Ni kalau kita buat perjanjian, kita khianat, itu bukan sifat pejuang Islam. Itu namanya pejuang kerusi dan kedudukan. Jangan jadi pengkhianat. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala yang sekat kamu daripada bunuh mereka, walaupun kamu sudah dapat peluang untuk membunuh mereka. Tapi jangan. Maknanya orang mukmin jangan jadi pengkhianat dalam perjanjian. Yang kedua, tulis. Yang kedua, dalam ayat humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. Hadian tu apa makna hadian? Hadiyu tu apa? Maknanya kambing yang disembelih. Unta yang disembelih tu, unta dia panggil unta hadiyu dam. Tulis itu mesti disembelih dalam tanah haram Mekah. Mereka sekarang berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah tanah halal. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut an yablugha mahillah, tak sampai ke tempat nak sembelih, sebab mereka tak boleh masuk Mekah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Ada ejen-ejen yang duk pengutik dam di Mekah ni, musim haji, kutip dam sana sini. Apakah mereka buat dengan cara yang betul ataupun mereka buat kelentong? Ini saya bimbang. Ana pergi haji baru ni, pekerja-pekerja nak pergi haji takut kerana mesti ada kad pula. Sekarang ni semua digital. Masuk Mekah tanpa kebenaran, masuk tempat haji tanpa kebenaran kena tangkap. Lepas haji baru ni katanya 6,000 lebih yang kena igat, kena tangkap nak pergi buat haji tanpa tasrih. Tiba-tiba keluar iklan syarikat badal haji. Iklan syarikat badal haji ni, dia bagi ke siapa tu? Dia kena bertanggungjawab lah depan Allah Azza wa Jalla. Kamu bagi ke siapa? Kita bawa badal haji, orang minta tolong 1-2, tanya orang tu tak berani buat, orang ni tak berani buat. Tiba-tiba syarikat iklan badal haji besar-besaran dalam internet dengan sponsornya berani mengeluarkan kenyataan mereka buat badal haji. Buat siapa dia buat? Adakah jin tu buat haji? Kalau orang Mekah sangat takut. Seorang dua mungkin boleh pergi, tapi dengan ramai-ramai syarikat begini, sukar. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah dengan permainan syaitan dalam masalah dam, masalah badal haji. Ni orang ambil dam ni, tak ada apa. Dia beli kambing satu kandang, dia pakai ambil senaran ni, oh ini semua ni dam orang ni. Lillahi ta'ala, sembelih. Tak tahu siapa. Banyaklah permainan-permainan tala'ubus syaitan dalam musim haji, dalam masalah badal haji, dalam masalah sembelih korban ni pun masalah. Baik, kita pergi kepada yang kedua, yang ketiga dah. Yang ketiga, Allah kata apa? Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat. Kalaulah tidak kerana ada orang mukmin, laki-laki yang perempuan yang bersembunyi, mereka beriman tapi dia tak berani nak declare, tak berani nak isytihar dia tu beriman di Mekah, maka sudah tentu Allah benarkan kamu lanyak buat Mekah. Tapi oleh kerana ada orang Islam, jangan buat.
Di sini ada beberapa perkara yang kita kena faham. Tulis pelajar. Yang pertama, ada kalanya kita ni manusia mendapat manfaat daripada orang lain. Tengok, orang kafir Mekah mendapat manfaat daripada adanya orang Islam di Mekah, sehingga Allah tak izinkan Nabi kita masuk perang. Itu dia panggil kita dapat manfaat daripada kebaikan orang lain. Ada kalanya. Dalam ayat yang sama juga, Allah SWT ada kalanya melepaskan orang kafir itu kerana orang mukmin. Tengok dalam ayat ni kan, sepatutnya kita perang, tapi oleh kerana ada orang Islam dalam tu, maka tidak dibenarkan memerangi mereka. Masih lagi dalam ayat yang sama, dalam ayat yang Tuhan kata minhum ma'arratun bighairi ilmin, kamu akan bunuh mereka tanpa ilmu. Di sini ulama tadabbur kata tafdilun lis sahabah, Allah Ta'ala muliakan para sahabat. Allah Ta'ala cerita tentang sifat mereka yang mulia. Mereka ni bukan ganas, bukan nak bunuh orang, tetapi kalau masuk juga mungkin tersalah. Sebagaimana semut bersangka baik dengan Sulaiman. Ingat tak? Ketika Nabi Sulaiman lalu dengan tentera dia, ketua semut kata, "Oh ya ayuhan namlatu dukhulu masakinakum." Hei puak semut, masuk dalam lubang semua. Masuk dalam rumah. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nanti kamu dilanyak oleh Sulaiman dengan tenteranya dan dia tak tahu. Ada kalanya kita kena bersifat demikian. Mana kalau berlaku kes, mereka ni tak tahu. Orang Islam tak akan bunuh orang Islam, tapi kalau mereka tak tahu, mereka bunuh. Itu dia panggil cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dalam ayat ini juga tak boleh kita bunuh orang Islam kerana nak lanyak orang kafir belakang dia tu. Contohnya Imam Malik dengan Syafi'i kata apa? Orang kafir, contohnya orang kafir ambil tawanan orang Islam, dia letak atas kapal kafir. Jadi orang Islam tak boleh pergi bunuh, pergi letupkan kapal tu biar tenggelam kerana ada orang Islam atas tu. Jadi kita kena sabarlah, kita kena kepung. Demikian juga tak boleh kita bakar kota, kubu pertahanan orang kafir sekiranya ada orang Islam dalam tu. Itulah. Cuma khilaf tentang masalah tatarrus. Contohnya kita duk pergi, orang kafir ambil orang Islam letak depan 5-6 orang. Tembok lah, kena orang mu. Dia duk serang kita. Tapi tempat tentera dia guna senjata orang Islam, dia letak depan. Ketika itu ulama berbincang, masalah lebih besar kita terbunuhnya 5 orang ni dengan kita boleh kalahkan orang kafir yang 5-6 ribu belakang. Itu cerita lain, itu khilaf ulama. Ada kata boleh serang kerana masalah nak jaga kemenangan tu lebih besar daripada 5 orang yang dibuat sebagai senjata manusia itu. Ini panjanglah. Ini perlu kepada perbincangan yang lebih panjang. Cuma kita nak katanya ada orang Islam tu menyebabkan kita tak boleh buat sewenang-wenangnya terhadap orang kafir itu. Yang keempat, iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Dan dalam hati orang kafir itu ada perasaan jahiliyah dia tu. Maka jahiliyah ni kak macam-macam dia buat lah, ngenak kita, kenak perjanjian yang tak betul, tak apa. Tapi Allah Ta'ala jadikan hati orang mukmin sakinah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada Rasul dan orang mukmin. Jadi sifat orang mukmin tenang. Wa alzamahum, sifat orang mukmin itu mesti tenang, jangan mengamuk, jangan buat benda tak baik, jangan duk maki sopoh seranah. Itu bukan cara kita. Sebab itulah kata ulama salaf, kalau kamu tengok orang mempertahankan Islam dengan makian, dengan celaan, dengan sumpah seranah, itu bukan cara Islam. Ni ada ni pejuang-pejuang Ahlus Sunnah kononnya.
duk maki orang, kata ke orang, buat isyarat-isyarat tak baik dalam masjid contohnya, semata-mata nak peli orang-orang yang mereka tak suka, kita kata bukan pejuang sunnah itu, pejuang punah itu, memunahkan dakwah. Tak kiralah dia bersendiri atas nama bendera apa yang dibawa, tapi itu bukan ahli sunnah, bukan cara. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata wa alzamahum kalimat taqwa. Orang Islam mesti sentiasa mengeluarkan kata-kata takwa. Apa dia kata-kata takwa? Kata-kata takwa itu iaitu bahasa yang baik, bahasa yang takwa. Bahasa yang paling tinggi kalimat takwa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahasa yang baik, kita bercakap baik. Walaupun orang hina kita jangan lawan dengan bahasa yang buruk, karena itu bukan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, tanda dalam ayat ini, haza min a'lamin nubuwah, ini salah satu daripada tanda mukjizat Nabi. Fa inna ahlal Hudaybiyah, orang yang bersama dengan Nabi 1400 orang bersama Nabi di Hudaybiyah itu, semuanya mati di atas Islam, tak ada yang lari. Alhamdulillah. Tamatlah kita para pelajar, 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita mengaji pada hari ini. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 27 dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.